Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Sains kita pada minggu ini. Hari ini, kita akan belajar tajuk yang baru iaitu pengukuran luas. Terlebih dahulu, saya nak murid-murid perhatikan gambar yang saya tunjukkan di hadapan ini. Titik hitam manakah yang mempunyai saiz luas yang lebih besar? Adakah titik hitam A ataupun titik hitam B? Cuba murid-murid perhatikan betul-betul. Yang mana satu agak-agak yang lebih luas? Dah dapat jawapannya? Saya akan beritahu jawapannya pada penghujung video PDPR kita nanti. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai apakah yang dimaksudkan luas, apakah unit-unit yang digunakan untuk mengukur luas dan bagaimana sebenarnya untuk kita mengukur luas sesuatu objek. Jadi, itu yang kita akan belajar pada hari ini. Jom. Okey, pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan luas? Luas itu bermaksud besarnya sesuatu permukaan. Itu yang dimaksudkan dengan luas. Besarnya sesuatu permukaan ataupun kawasan. Itu yang dimaksudkan dengan luas. Permukaan tu ini permukaan. Surface dia punya permukaan ataupun satu kawasan lah. Itu yang dimaksudkan dengan luas. Mudah saja. Apakah unit-unit yang kita boleh gunakan untuk mengukur luas? Terdapat 3 unit ukuran luas. Yang pertama ialah ini sentimeter persegi ataupun kita boleh tulis secara ringkasnya cm. Nampak ni ada nombor 2 kecil di atas huruf M yang kita sebut sebagai persegi, sentimeter persegi. Biasanya unit ukuran sentimeter persegi ini kita gunakan untuk mengukur objek yang tidak terlalu besar, yang kecil-kecil je. Contohnya seperti buku. Macam buku, luas permukaan buku ni, permukaan buku. Luas permukaan buku ni kita boleh ukur dalam unit sentimeter persegi. Luas permukaan daun, telefon, telefon bimbit awak tu kan, dan sebagainya. Semua yang kecil-kecil je lah. Pencil box, yang kecil je. Yang kedua, unit ukuran yang kedua ialah meter persegi ataupun kita boleh tulis sebagai M persegi kan. M ada nombor 2. Meter persegi. Meter persegi ni biasanya kita gunakan untuk ukur sesuatu objek yang tidak ataupun satu tempat yang tidak terlalu besar. Contoh yang pertama ialah tikar biru ni. Ini kan tikar yang kita gunakan untuk solat di dewan. Tikar ni ada panjang, tapi dia taklah terlalu panjang sangat. Itu kita sesuai gunakan meter persegi. Ataupun pemaidani ataupun kapet kita yang kat rumah, itu pun meter persegi. Ataupun contoh lain adalah seperti gelanggang badminton, gelanggang permainan lah, bola tampar dan sebagainya. Itu semua kita boleh gunakan meter persegi yang tak terlalu besar. Unit yang ketiga ialah kilometer persegi. Ini dia punya simbol dia. Kilometer persegi. km ada nombor 2 di atas ni. Kilometer persegi. Kilometer persegi ni, unit ni kita gunakan untuk mengukur luas sesuatu kawasan ataupun sesuatu tempat. Dia yang paling besar sekali lah. Contohnya ialah yang pertama ni, ini gambar tasik biru yang terletak di Pasir Gudang kat Shah Alam, Bandar Shah Alam sana. Dekat tasik biru ni, keluasan tasik biru ni kita boleh unit ukuran yang boleh digunakan ialah kilometer persegi ataupun luas sesebuah negara, sesebuah negeri pun kita boleh gunakan unit kilometer persegi. Sebab kilometer persegi ni dia sesuai digunakan untuk mengukur luas sesebuah kawasan ataupun tempat. Dia yang paling besar sekali. Dan kalau awak perasan, semua simbol-simbol unit ukuran luas ni mestilah ditulis dalam huruf kecil. cm ni dia ditulis dengan huruf kecil. Sama juga dengan M, sama juga dengan km. Dia tak boleh
ditulis dengan huruf besar, tak boleh, salah nanti. Kita tulis dengan huruf kecil. Sentimeter persegi, meter persegi dan juga kilometer persegi. Okey. Okey, seterusnya, bagaimana untuk mengukur luas permukaan sekata? Okay, apa yang dimaksudkan dengan permukaan sekata? Permukaan sekata ni maksudnya ialah objek ataupun sesuatu permukaan yang biasanya dalam bentuk segi empat sama, segi empat tepat. Sekata maksudnya dia sama saja. Itulah dimaksudkan dengan sekata. Sekata ni dia biasa macam kotak, buku, pencebok, yang petak-petak macam ni. Itu ialah permukaan sekata. Dia ada dua. Kalau permukaan tidak sekata, dia mempunyai bentuk yang tak sama seperti kunci, batu, yang berlekuk-lekuk tu semua, itu adalah permukaan tak sekata. Okay, jadi untuk mengukur luas permukaan sekata ni, ada dua cara yang kita belajar pada hari ini. Cara yang pertama ialah menggunakan kertas petak. Yang kedua ialah kita boleh gunakan kertas graf. Kertas graf tu yang mana? Yang ni. Kertas graf ni biasa kita gunakan dalam matematik. Jadi objek tu kita letak je atas kertas graf, kemudian kita tengok berapa banyak petak yang diambil. Itulah kertas graf. Okay. Jadi dua cara untuk mengukur luas permukaan sekata, iaitu kertas petak dan juga kertas graf. Okay. Hari ini saya akan ajar awak cara-cara untuk gunakan mengukur luas permukaan sesuatu objek menggunakan kertas petak. Okey. Di hadapan kita ni, yang pertama sekali, ini adalah luas permukaan yang berwarna kelabu ni. Ini adalah luas permukaan objek yang saya nak ukur menggunakan kertas petak. Okay. Luas permukaan objek yang berwarna kelabu ni mempunyai panjang sebanyak 3 cm. Panjangnya yang bawah ni. Ini adalah panjang. Panjangnya ialah 3 cm. Manakala yang tepi ni, tepi sisi kiri kanan dia ni, kita kenali sebagai lebar, iaitu 3 cm. Dia mempunyai panjang 3 cm, lebarnya pula ialah 3 cm. Ini luas objek, permukaan objek yang kita nak ukur sebentar lagi. Saya nak ukur luas permukaan objek berwarna kelabu ni menggunakan kertas petak yang berwarna kuning ini. Kertas petak yang kita akan gunakan ialah kertas petak segi empat yang bersaiz 1 cm darab 1 cm. Apa maksud 1 cm darab 1 cm? Maksudnya ialah kertas petak segi empat ini, dia mempunyai panjang sebanyak 1 cm. Lebarnya pula ialah 1 cm. Itu maksud 1 cm darab 1 cm. Itu merujuk pada saiz dia. Saiz panjang dan juga saiz lebar dia. Panjang 1 cm, lebar 1 cm. Okay, jadi macam mana kita nak ukur luas permukaan objek ni menggunakan kertas petak? Mudah saja. Terlebih dahulu, saiz kertas petak segi empat ini ialah 1 cm persegi. 1 darab 1 bersamaan 1. Jadi 1 cm persegi. Jadi sekarang macam mana kita nak ukur luas permukaan objek kelabu ni menggunakan kertas petak? Okay, mari saya tunjukkan. Okey, caranya mudah saja. Kita cuma letakkan kertas petak ini di atas permukaan objek tersebut. Objek yang kita nak ukur tu, kita cuma susun saja kertas petak tu di atasnya. Dan kita akan susun sampai penuh. Satu permukaan tu dah penuh dengan kertas petak kita. Ini je cara dia. Mudah kan? Okey, langkah seterusnya. Setelah permukaan tu penuh, kita pun kiralah berapa banyak kertas petak yang dapat memenuhi permukaan objek tersebut.
Okey, contohnya objek warna kelabu tadi, setelah saya susun kertas petak di atasnya, dia dapat memenuhi sebanyak 9 kertas petak. Yang bermaksud luas permukaan objek ini ialah 9 cm persegi. Mudah kan cara dia? Senang saja. Caranya ialah kita susun saja kertas petak 1 cm darab 1 cm tadi, ataupun kertas petak yang bersaiz 1 cm persegi tadi, kita letak je, kita susun je atas permukaan objek tu, dan kita kira berapa banyak kertas petak di atas permukaan objek tu. Itulah luas permukaannya. Senang kan? Okey, jadi sebelum kita tamatkan sesi PDPR kita pada hari ini, saya nak awak tengok kembali objek yang saya tunjukkan di hadapan ni. Jadi, agak-agak yang mana saiz hitam, titik hitam manakah yang mempunyai saiz luas yang lebih besar, A atau B? Dah dapat jawapannya? A atau B? Okay, jawapannya ialah dua-dua. Titik hitam A dan B mempunyai saiz yang sama sahaja. Kita nak dia tak ada yang lebih kecil, tak ada yang lebih besar. Dua-dua ni dia mempunyai saiz yang sama sebenarnya. Cuma tadi kita nampak macam B tu macam lebih besar berbanding A. Tapi itu semua adalah ilusi sahaja. Okey, baiklah murid-murid. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid terdapat sebarang persoalan mengenai tajuk kita pada hari ini, jangan malu-malu untuk PM saya untuk bertanya dan berbincang dengan saya. Okey, sekian. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bye.